bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya Adakah bahasa Malaysia masih lagi berguna pada zaman sekarang ni? Pada zaman teknologi digunakan secara meluas, pada zaman di mana maklumat dan ilmu pengetahuan tu boleh diperolehi di hujung jari je. Bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa resmi negara, tetapi demikian, bahasa Melayu ini tidak serta-merta bisa untuk menunjukkan jati diri sebuah negara yang diklaimnya sebagai negara Melayu. Hal ini bisa dilihat, betapa persoalan bahasa Melayu yang masih banyak terkendala dalam penggunaannya oleh warga Malaysia sendiri, yang notabene sebagai warga negara Malaysia, baik itu orang ataupun orang non-Melayu dalam hal ini, kaum India dan Cina. Tentunya, hal ini tidak sebanding dengan apa yang dikatakan oleh orang Melayu di Malaysia. Dalam hal ini para profesor di Malaysia yang selekan sejarah alam Melayu dan lingua francanya, yang merupakan peradaban yang besar dan bahasa yang katanya digunakan secara luas. Serta-merta ingin mengangkat bahasa Melayu ke tingkat internasional. Walaupun sering mencampur adukan apa yang ada di bahasa Indonesia, seperti penutur bahasa, klaim alam Melayunya dan lain-lain. Akan tetapi, mereka sendiri tidak mampu untuk memberi wawasan kepada warga Malaysia untuk bisa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara dengan baik. Karena hal ini tidak bisa dinafikan dengan melihat kenyataan bagaimana bahasa Melayu belum bisa sepenuhnya dengan baik oleh warga Malaysia, baik itu orang Melayu lebih-lebih oleh orang bukan Melayu. Kerajaan kita, terutama sekali yang amat berhormat Perdana Menteri, baru-baru ini ada kata mencetuskan satu idea untuk mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit. Ya, gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Hussein sebagai contoh sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama dalam ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchia sebagai contoh, Laos, Vietnam, mungkin Papua New Guinea, itu sebenarnya sebenarnya ada penduduk yang memang dapat turunan Melayu. Jadi atas dasar itu Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN, tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang dikatakan realiti. Penerimaan kerana Yang Berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchia, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN. Dalam soal ini timbul barangkali salah faham ataupun boleh saya katakan terus terang sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu. Tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia ya mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak
mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000, pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menggunakan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah, kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya, kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Presiden Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita, beliau secara spontan mengatakan, ya, saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Artinya itu pemahamannya betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak faham, tetapi mungkin soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerjasama bersama-sama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Ya. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan yang mereka katakan, seolah-olah mereka yang paling Melayu. Para profesor Malaysia ini bukannya mendapat apresiasi dari semua warga Malaysia, justru sebaliknya, banyak dari orang Malaysia sendiri yang mengomentari miring bahasa Melayu yang susah untuk dibanggakan di negeri sendiri, karena persoalan yang dihadapi bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Melayu yang masih carut-marut, bahasa Melayu yang belum menunjukkan sebagai negara Melayu, bahkan disebutnya bahasa Melayu yang tak ada gunanya. Adakah bahasa Malaysia masih lagi berguna pada zaman sekarang ni? Pada zaman teknologi digunakan secara meluas, pada zaman di mana maklumat dan ilmu pengetahuan tu boleh diperolehi di hujung jari je. Pada zaman di mana semua orang boleh berhubung di antara satu sama lain dengan cara yang amat mudah tanpa nak mengira anda menggunakan bahasa apa sekalipun. Itulah antara persoalan yang bermain dekat fikiran saya ni. Sebenarnya saya dah lama nak bincangkan isu ni, tapi saya biarkan macam tu saja. Tapi masalahnya sejak akhir-akhir ni, isu penggunaan dan kepentingan bahasa Malaysia ni telah dipersoalkan berkali-kali. Saya perasan kan isu ni dia mula jadi lebih besar apabila Datuk Seri Ismail Sabri, kita punya PM tu, dia mahu menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantara di antara negara-negara ASEAN. Ramai orang yang kutuk dia. Ramai orang yang gelak dekat dia. Kalau anda pergi tengok dekat media sosial macam Facebook dan Twitter dan sebagainya kan, kalau anda pergi baca komen-komen orang kan, maka anda boleh fahami bahawa ramai orang beranggapan apa yang anda dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu adalah satu perkara yang merepek. Nak memartabatkan bahasa Malaysia itu adalah perkara yang merepek bagi mereka. Kenapa saya buat episod ni? Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak disalahkan bangsa lain, sebelum kita nak disalahkan negeri lain, sebelum kita nak disalahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lu-gua sana sini, guna bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tau. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak ni. Kalau anda nak tengok contoh lain kan, anda pergi tengok iklan-iklan yang ada terpacak tepi jalan tu. Tengok mereka buat apa dengan bahasa kita. Anda pergi tengok nama projek-projek perumahan yang baru sekarang ni. Anda pergi tengok nama jalan-jalan yang baru. Anda pergi tengok nama kedai-kedai semua tu. Mereka pakai bahasa Malaysia yang betul ke? Sempurna ke bahasa tu? Itu belum lagi isu-isu yang melibatkan orang-orang kita, orang-orang Melayu ni yang meremehkan penggunaan bahasa Malaysia.
Apa yang buat saya paling marah ataupun rasa paling meluat tahap gila kan adalah orang Melayu yang sengaja nak menggunakan bahasa Inggeris di hadapan orang Melayu lain. Banyak apabila berada di khalayak ramai untuk nak tunjukkan seolah-olah dia tu hebat ataupun dia mempunyai status yang lebih tinggi. Anda boleh tengok benda ni semua dekat shopping mall. Banyak. Orang Melayu pergi masuk kedai-kedai yang up sikit, bila nak bersembang dengan jurujual ke cashier ke apa ke, walaupun mereka tu pun orang Melayu juga kan. Saja nak pergi speaking, walaupun dia cakap bahasa Inggeris tu dah lah tunggang langgang, nampak sangat tak pernah pakai pun. Itu belum kira lagi yang nak panggil anak depan orang. Duk come here boy, come here boy. Sampai ada satu kali tu saya nampak dan dengar sendiri tau. Seorang mak ni dia nak try speaking lah dengan anak dia tu. Sampai anak dia tu tanya balik dekat mak dia. Mama cakap apa tu? Gila, buat malu depan orang. Untuk apa saya ceritakan kepada anda semua ni? Saya cerita ni dekat anda untuk beritahu bahawa kerosakan bahasa kita ni bermula dengan kita. Kita yang malu nak gunakan dia. Kita yang perlekehkan dia. Kita yang rasa bahasa Malaysia ni tak guna. Saya pernah nampak tau orang Melayu yang marahkan orang Cina ataupun orang India kan, yang tak fasih nak berbahasa Malaysia ni. Tapi kata dekat mereka, oh duduk dekat Malaysia tapi tak reti nak cakap bahasa Malaysia. Pergi balik China lah, pergi balik India lah. Tapi dalam masa yang sama juga, orang Melayu itulah antara golongan manusia yang gelakkan Datuk Seri Ismail Sabri itu apabila dia nak gunakan bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa. Dengan melihat hal yang demikian, tentunya sesuai dengan apa yang sering katakan sama profesor-profesor Malaysia yang seolah-olah bahasa Melayu di Malaysia bisa diangkat ke level internasional, sementara penutur bahasa Melayu di Malaysia yang masih banyak permasalahan terutama dari warga Malaysia. Hal ini ternyata tidak sebanding dengan angan-angan dari profesor Malaysia sendiri. Bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Oke teman-teman ya, selamat jumpa lagi di Harian M Channel. Demikian ya, barusan kita saksikan ada beberapa cuplikan video di mana tamparan buat para profesor Malaysia dari warga Malaysia sendiri. Malaysia gencar banget ya untuk bisa mengangkat bahasa Melayu ke ranah internasional. Tetapi pada kenyataannya justru sorotan miring diberikan kepada para pejuang bahasa di Malaysia karena melihat kondisi bahasa di pengguna bahasa di Malaysia yang masih begitu carut marut ya, di mana tidak ada satu kebanggaan sekali sama bahasanya. Para generasinya yang menggunakan bahasa tidak semestinya ya. Dan lebih pedasnya sindiran tersebut ya, dibilang bahwasanya bahasa Melayu tidak berguna. Demikian teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Silakan teman-teman bisa komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.